Baiklah, dalam penggulungan yang terakhir ini terdapat beberapa perkara yang saya mohon untuk anda semua faham tentang pelaksanaan GST. Soalan pertama, kenapa GST ini akan menaikkan harga barang? Saya ambil semula pendefinisian yang diberikan oleh mereka. GST ini akan diberikan kepada 3 tahap, iaitu pengilang, pemborong dan juga pengguna. Baiklah, pertama, saya sudah soal kepada mereka. Pengilang ini adalah entiti yang paling besar dalam rantaian ekonomi yang mereka nyatakan. Maknanya, keuntungan mereka memang adalah yang paling tinggi. Jadi mereka ini tidak akan mempunyai masalah untuk membayar cukai. Tetapi, kalau pemborong yang selama ini tidak dikenakan cukai, tiba-tiba mereka terpaksa membayar cukai, apa jaminan mereka yang pemborong ini tidak akan meningkatkan harga barang untuk membayar kembali cukai yang dikenakan itu? Itu soalan yang pertama. Dan yang kedua, sudahlah pemborong dan pengilang itu mengenakan cukai yang akhirnya harga barang akan meningkat, pengguna juga terpaksa membayar sebanyak 6%. Bagaimana dengan keadaan pengguna yang selama ini tidak membayar cukai, tetapi apabila membayar 6%, tidak menjustifikasikan kos sara hidup dan kuasa beli yang mengurang dan juga meningkat. Ini yang tidak pernah dijelaskan oleh perwakilan kerajaan. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, warga Dewan, mereka sebenarnya tidak pernah menunjukkan kepada kita bagaimana keadaan seimbang yang mereka ingin bawakan. Yang pertama, mereka mengatakan meningkatkan kuasa beli dan mengurangkan sara hidup. Kes kami berkenaan dengan peningkatan harga barang ini sebenarnya mereka cuma berlari-lari dan tidak menunjukkan kepada kita secara jelas bagaimana harga barang yang akan meningkat. Mereka hanya menunjukkan barang-barang keperluan. Sedangkan barang keperluan di pihak mereka hanyalah makanan dan minuman. Bagaimana pula dengan bahan-bahan asas untuk keperluan asas yang lain seperti rumah, tempat tinggal, kenderaan dan sebagainya? Tidak pernah disentuh. Dan yang kedua, bagaimana jurang ini dapat diminimumkan? Sedangkan hari ini mereka sendiri kata semua orang akan membayar cukai yang sama. Maknanya tak kiralah anda miskin, kaya ataupun sederhana, cukai yang dikenakan tetap 6%. Dalam keadaan cukai yang sama rata ini, bagaimana? Terjatuh habis. Bagaimana mereka ingin menjustifikasikan keadaan itu adalah seimbang? Harap dijawab dalam penggulungan. Baiklah. Dan yang ketiga, mereka mengatakan bukannya kita beli rumah hari-hari. Sebab itulah kami katakan, jangan kita menilai keperluan hidup itu berdasarkan makanan dan minuman sahaja. Rumah itu banyak bahan untuk membinanya, batu, simen dan sebagainya. Jadi perkara-perkara itulah yang akan dikenakan GST sekaligus menyebabkan taraf hidup kita akan terbeban kerana tidak mampu membeli rumah. Seperti yang ditunjukkan oleh kedua, bagaimana rakyat negara kita kebanyakan belia telah banyak berhutang. Saya telah melompat. Baiklah, saya akan kembali kepada penggulungan kes pembakar. Kami telah tunjukkan kepada anda apakah kriteria yang diperlukan untuk memastikan taraf hidup kita berada dalam keadaan yang baik. Saya berikan contoh kepada anda bagaimana keperluan asas, kos sara hidup yang rendah, kuasa beli yang tinggi, dan pelaksanaan GST ini sebenarnya tidak pun memenuhi keperluan yang diperlukan untuk taraf hidup yang baik itu. Dan hujah yang kedua, telah ditunjukkan kepada anda bagaimana sebenarnya GST ini akan memberikan implikasi yang buruk kepada keadaan ekonomi negara kita, iaitu dari segi inflasi. Yang akhirnya apabila inflasi itu berlaku, bagaimana mereka ingin menjustifikasikan ekonomi dan taraf hidup akan berada dalam keadaan yang baik. Rangkuman kes hari ini sebenarnya mudah. Kalau Datuk Sabia kata cara kami berhujah ini tidak sesuai dengan abad ini, mereka sebenarnya kalau benarlah tidak sesuai, mereka tidak pun berlawan keadaan itu secara bersemuka. Kerana kes-kes masalah yang telah kami tunjukkan itu tidak dibidas dengan baik oleh mereka untuk menafikan implikasi buruk yang akan berlaku di masa hadapan kalau usul ini diterima oleh anda berlima. Baiklah, mohon untuk penganalisa yang baik, mohon untuk terus membangun.